Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam program ataupun segmen Wawan Sabda Bahasa yang diterbitkan oleh majalah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Dan kali ini saya tonjolkan seorang pempengaruh yang sangat berpengaruh dan mempunyai ramai ataupun jutaan pengikut di pelantar media sosialnya di TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Pempengaruh ini menjadikan motivasi dan pengalaman hidup sebagai kandungan media sosial untuk menjadi inspirasi, panduan dan juga pedoman kepada para pengikut yang mengikuti pelantar media sosial beliau khususnya di TikTok. Mempunyai lebih 6.2 juta pengikut merupakan satu pencapaian dan juga pengikut yang begitu terinspirasi. Pencapaian begitu membanggakan. Siapakah individu atau pempengaruh yang saya maksudkan ini? Bersama saya sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan sebagaimana edisi Wawan Sabda Bahasa dalam majalah Dewan Bahasa, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, kita akan munculkan, persembahkan seorang pempengaruh ataupun influencer yang mempromosi kandungan mereka menggunakan elemen bahasa Melayu untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dan sebelah saya ini tak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya, tapi saya kena perkenalkan juga Bro James. Seorang yang sangat terkenal di media sosial khususnya pelantar TikTok dan juga Instagram, betul? Ya, betul. Apa khabar Bos James? Khabar baik, bro. Okey. Jadi saya sangat berbesar hati sebab Bos James dapat meluangkan masa sebagaimana yang dimaklumkan oleh pihak pengurusan Bos James ni memang busy, memang sibuk dengan jadual penggambaran, buat konten, menguruskan pelanggan, menguruskan perniagaan. So mungkin kita boleh kongsikan sedikit latar belakang Bos James. Boleh perkenalkan diri, nama sebenar, lahir di mana, membesar di mana dan juga mungkin sedikit latar belakang keluarga. Alright. Hai semua. Terlebih dahulu nak kata terima kasih kepada DBP kerana interview saya untuk kali ini, bagi peluang. Ya. Nama saya James. Nama saya James. Asal nama Cina Ng Yi Seng. Ng Yi Seng. Okey. Saya berasal dari Selangor. Satu kampung nama dia Kapah. Apa? Ayah saya dulu seorang mekanik. Okay, mak saya dulu kerja dekat kedai motor lah. Memang kami berbesar dalam keadaan motor. Tapi dulu semasa mereka dah ada anak, mereka kata mereka nak majukan bisnes kerana mereka nak ada bisnes sendiri. Mereka harap ada keluarga yang bahagia. Tetapi masalah kewangan. Okey. Itu sebab mereka rajin buat bisnes, belajar ilmu motor sehingga ada kedai sendiri. Pada time umur saya masih ingat lebih kurang 8, 7, 8 macam tu. Ayah saya start ada nampaklah bisnes motor yang betul. Baru kita start jual motor. Dulu memang kedai mekanik. Tapi nampak juga ada kesusahan dia lah. Bukan senang nak mengendali kedai motor. Sebab zaman dulu tu semua skill. Okey. Semua berkaitan kepada pengalaman. Kalau you tak ada pengalaman, you memang tak boleh nak buat bisnes motor. Tapi time tu mereka bagi tahu kita, skill motor tu sementara waktu saja. Ya. Kalau you boleh, you kena belajar sebanyak boleh, setinggi boleh. Sebab ilmu akan bawa you pergi sebanyak jauh yang you nak pergi. Okey. Itu sebab kami adalah masuk sekolah rendah Sujit Kapah, sekolah menengah kebangsaan Kuang Hua, universiti dekat PJ, Taylors. Lepas tu kami saya pergi Amerika Syarikat, Nebraska untuk sambung degree saya. Di Nebraska tu belajar bidang apa sebenarnya? Di Nebraska masa tu saya belajar marketing, business management, minor dalam economics. Jadi sebenarnya ibu bapa mencorakkan masa depan dan juga perniagaan
yang Bos James lakukan ataupun perjuangkan ketika ini, betul? Ya, betul. Jadi sebenarnya ibu bapa adalah tunjang kepada siapa Bos James pada hari ini dan juga bagaimana syarikat Bos James terus maju. Dan boleh ceritakan sedikit apa yang dipelajari di Nebraska itu dalam bidang pemasaran, apa pendekatan universiti tersebut? Dekat sekolah, dekat universiti yang kami belajar kebanyakan adalah teknikal. Ya. 5P, 4C. Product, price, place, promotion. Saya tak ingat. Tak apa. Okey, jadi belajar di luar negara tu sudah semestinya kena menguasai bahasa Inggeris selain bahasa Melayu dan bahasa ibunda sendiri. Jadi bagaimana Bro Jim menyesuaikan diri dalam cuaca, sistem pembelajaran yang lain di Malaysia ini? Masa tu saya hanya tahu bila kita pergi tempat lain, orang lain. Kita kena belajar untuk adapt. Cara pemikiran, cara mereka buat barang and cara mereka hidup. Okey. Perbezaan dia of course banyak. Tapi bagi saya yang kita fokus ialah pengalaman. Betul. Apa yang kita dapat ambil untuk membaiki hidup kita, especially bila dah balik dekat sini. Saya rasa perbezaan bahasa masa itu, sebab dulu kita cakap bahasa Cina. Sampai US cakap bahasa English. Yang lain tu memang cara pemikiran lah. Ya. Tapi saya syukur ada peluang dan dapat belajar ilmu baru di tempat yang baru. Technical seperti yang kata tadi 5P dengan 4C tu. Dekat mana tempat sekolah, teori dia sama. Ya. Tapi cara penggunaan dia lain. Betul. Praktikalkan dia lain. So memang tak sama lah kalau nak kata overseas dengan Malaysia lah. Sebab kata pepatah Melayu kita masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang lembu menguak. Jadi beradaptasi dengan suasana ataupun persekitaran di mana kita berada. Jadi Bos James kan membesar di Kapar dan saya rasa majoriti di sini adalah masyarakat Cina juga Melayu dan ada juga orang India. Ya, betul. Jadi bagaimana Bos James membesar dengan suasana budaya dan masyarakat yang berbilang kaum tu sehingga menyebabkan Bos James ni boleh dikatakan bahasa Melajunya agak baik juga. Terima kasih. Sebenarnya dulu bahasa Melayu saya tak baik sangat. Tapi sebab kita tinggal dalam kawasan ni, bisnes kita motor. Bila kita berdepan dengan customer setiap hari, depan kita Taman Sentosa, kebanyakan India. Yeah. Belakang kita, kebanyakan Cina. Sekolah saya pun dekat sana. Sebelah kiri kita, kebanyakan orang Melayu. Okey. Meru. So, masa itu bila customer datang kedai, barang yang kita buat, kita kena layan lah. Kita kena sembang, tanya apa masalah yang dihadapi, cuba cari jalan keluar untuk mereka. Itu sebab dari sana sedikit demi sedikit saya training bahasa Melayu saya dengan belajar untuk berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Macam tu. Penguasaan bahasa Melayu ni memberi banyak kelebihan kepada ramai pempengaruh di luar sana. Maksudnya yang bukan berbangsa Melayu yang lahir sebagai orang Melayu. Jadi penguasaan bahasa Melayu yang bagus itu, yang baik itu sebenarnya membantu Bos James juga untuk memperkembangkan perniagaan. Betul atau tidak sebenarnya? Saya kata 100% betul. Ya. Penguasaan bahasa Melayu dalam Malaysia sangat-sangat penting sebab I think perkara yang paling penting adalah kerana kebolehan untuk berkomunikasi. Betul. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita. Ya. Kalau kita boleh berkomunikasi dengan baik, kita boleh berhubung dengan baik, akan kurang perselisihan faham. Betul. Akan mengeratkan hubungan dan banyak barang yang terasa mungkin tak terjadi. Ya. Mungkin kerana komunikasi yang baik, kita boleh menjadikannya dan kita boleh maju lagi bersama. Kita memang dilahirkan berbilang kaum, berbeza latar belakang, etnik, bangsa, budaya, percakapan ataupun bahasa. Tetapi bila kita menguasai bahasa Melayu, bahasa yang memang bahasa rasmi di negara ini, kita rasa penerimaan bangsa lain, kita rasa begitu dekat dengan mereka. Adakah Bos James setuju dengan pandangan tersebut? Saya setuju. Tapi barang ni saya cakap daripada pengalaman ibu ayah saya lah. Mak ayah saya selalu kata, beras bila dimasak
dia benda yang sama, Ya. tapi orang lain yang makan, orang lain yang dapat outcome yang berlainan. Okey. Mesti ada perbezaan satu sama lain. Tapi kita syukur, kita kena bersyukur kerana ada perbezaan. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kita kena menerima apa kekurangan dan belajar untuk membaiki. Itu sebab hubungan satu sama lain boleh jadi lebih baik. Menerima, memahami, Ya. membaiki dan ke arah kemajuan. Ya. Bos Jim, saya memang mengikuti perkembangan Bos Jim. Saya memang follow di Instagram dan juga TikTok. Memula, okey, interesting, menarik kandungan yang Bos Jim kongsikan. Jadi bagaimana terdetik untuk merakam atau menyediakan bahan untuk disiarkan di pelantar media sosial Instagram dan TikTok Bos Jim sendiri? Bagaimana dapat idea, tercetusnya idea tersebut? Time mula kita buat konten-konten dulu, sebenarnya kerana kita tengah mengalami kerugian. Semasa saya sambung bisnes ayah saya, kita ada stok yang terlalu banyak. Kita telah terpaksa pinjam wang dengan bank untuk menampung kerugian, untuk ambil stok yang untuk dijual. Masa tu saya fikir, adakah apa cara lain yang bagus? Sebab saya bayar banyak wang untuk advertisement online, advertisement dekat surat khabar, advertisement untuk orang lain, untuk recommend kawan. Tapi saya fikir, adakah cara buat video ataupun buat konten dekat social media akan membantu kita untuk mempromosikan bisnes? Betul. Barulah tercetusnya idea untuk membuat konten sama ada inspirasi. Tapi masa tu awal-awal kita hanya buat review. Kita sambung-sambung video-video, lepas tu letak lagu. Okey. Mana tahu ada view, nampak customer pula ramai. Barulah kita sikit-sikit kita ubah cara kita kepada video-video inspirasi, video-video lawak, video-video review yang lebih detail untuk orang memahami. Jadi sebenarnya Bos Jim dapat idea kerana kerugian atau mengalami kemerosotan perniagaan. Ya, betul. Jadi sebenarnya sebab itu saya suka kalau saya selalu memberi ceramah motivasi kan, di sebalik perkara-perkara negatif atau perkara-perkara yang mungkin menyusahkan kita, ada sinar di hujung terowong. Betul? Betul. Ya. Okey, Bos Jim, kandungan inspirasi tu boleh ceritakan tak bagaimana dapat idea ataupun sumbernya bagaimana? Bagaimana membina jalan cerita ataupun orang cakap storytellingnya? Zaman-zaman awal kita buat video-video inspirasi, sebenarnya saya copy. Meniru. Saya meniru. Tapi kita perbaiki. Ya. Tapi cikgu saya ada so-called mentor yang bagi tahu saya ini barang lah. Dia kata sebelum kita terpandai buat sesuatu, kita meniru dulu. Betul. Sebab mungkin dengan meniru kita dapat ilham, kita dapat cara yang betul yang macam mana boleh menjadikan benda tu. Tapi jangan meniru 100%. Bila you dah belajar benda tu, you cuba untuk ubah, improvise. Supaya you dapat outcome yang lebih baik daripada konten asal. Masa itu cara kita nak buat konten, kita cari konten orang lain yang ada view tinggi-tinggi, yang like banyak-banyak. Kita tukar kepada bahasa Melayu. Lepas tu kita buat. Sehinggalah lepas setengah tahun, setahun kemudian, orang lain pun dah tak buat dah. Baru kita start ambil konten kita sendiri. Macam mana? Apa yang kita lalui dalam hidup. Contoh, motor dah rosak, tapi staff yang rosakkan. Staff yang rosakkan biasanya mesti bos potong gaji kan. So kita buat konten lah. Macam mana nak jadi seorang bos yang baik. Macam mana nak jadi seorang staff yang baik. Kalau staff yang baik, kalau bos yang baik akan bagi peluang kepada budak tu. Betul. So kita buat loh video cerita dia macam tu, bos bagi peluang. Tapi untuk bos bagi peluang, staff sendiri kena belajar dari kesilapan. So kita cuba untuk bagi pengajaran dalam video tu bahawa staff seorang yang Bertimbang rasa, berniat baik, bertolak ansur, nak maju. So sedikit demi sedikit kita buatlah inspirasi daripada pengajaran yang kita hadapi setiap hari. Bos Jim, satu lagi. Kenapa menggunakan bahasa Melayu? Memang kalau ikutkan, berapa peratus pekerja berbangsa Melayu di sini sebenarnya? Adakah mereka itu juga memberi satu lagi ilham kepada Bos James untuk menyediakan kandungan di media sosial itu dalam bahasa Melayu? Kebanyakan staf saya Melayu sekarang. Dulu masa zaman ayah saya, masa saya take over, ada lebih kurang 5 orang staf.
Satu India, dua Cina, dua Melayu. Tambah saya, majoriti Cina. Tapi bila tim saya makin besar makin hari, saya dapati kaki tangan tak cukup. Orang yang bersama dengan saya kebanyakan Melayu. So saya fikir kalau nak maju lagi, medium untuk berkomunikasi sangat penting. Itu sebab tak kira lah you Cina kah, Melayu kah, India kah, kau kena cakap bahasa Melayu. Betul. Supaya tak ada salah faham, supaya semua memahami satu sama lain. Betul. Barulah start, okey, konten-konten lebih fokus kepada Melayu yang lebih mendalam, bahasa Melayu yang lebih mendalam. Kita nak orang rasa apa yang kita rasa. Betul. Jadi boleh dikatakan juga dalam masa yang sama Boss Jim ingin mendidik semua orang, tidak kiralah bangsa mereka, supaya sebenarnya kita menghargai budaya, bahasa kita, khususnya dalam bahasa Melayu. Bahasa ibunda kita kena Ingat juga. Kena juga. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa kita tinggal di Malaysia, betul Boss? Okey. Jadi antara momen ataupun membina kandungan tu mesti berlaku dari segi teknikalnya faulty, ataupun ada audio tak dirakam, ataupun visualnya salah angle dan sebagainya. Mungkin boleh berkongsi sikit aspek tersebut. Saya ingat dulu semasa mula-mula lah, zaman-zaman awal, I think 3 tahun lalu, semasa kita start shoot video. Kita memang tak pandai ambil kamera. Sebab kita ni foreman ataupun kita belajar dekat sekolah. Mana ada benda cari angle yang betul, nak pakai mic, lighting. Tak ada, betul. So sedikit demi sedikit lah, try and error. Kadang-kadang kami buat silap, terpaksa kita shoot semula. Kadang-kadang kita buat silap, terpaksa kita buang video tu. Kadang-kadang ayat yang dipakai kasar sangat. Apa boleh buat? Tapi pengalaman. Apa yang kita belajar pada masa tu, kita elak untuk berulang kali. Supaya makin hari konten menjadi lebih berkualiti. Okey, Boss James, mungkin dari aspek penerimaan audiens ataupun para pengikut dan juga mereka yang menonton video di TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube, bagaimana respon mereka sebenarnya? Respon awal-awal dulu orang tanya, you ni Cina ke Melayu? Tapi saya tak suka. Saya tak suka bila orang tanya saya Cina ke Melayu. Saya suka bila orang tanya, bos, hebatlah bahasa you. Itu yang kita nak dengar. Saya rasa setiap orang ada kekurangan. Mungkin dulu saya punya bahasa kurang baik. Tapi orang condemn, you Cina cakap Cina. Nah, buat apa nak acah-acah Melayu. Tapi kebersamaan itu penting. Perpaduan itu penting. Saya rasa tak kisahlah apa orang kata. Janji niat kita baik, niat kita ikhlas, dan apa yang kita nak sampai itu sihat. Betul. Demi orang ramai. Untuk hubungan yang baik, untuk suasana yang harmoni. Betul. Macam tu. Okey, mungkin ada sebarang ataupun nasihat kepada mereka yang menyediakan konten ataupun kandungan di pelantar media sosial di luar. Kadang-kadang mereka ni boleh dikatakan melanggar adab ataupun tata susila. Begitu juga dengan netizen, menegur pun kadang-kadang sangat kasar macam bos pernah alami kan. Mungkin ada sebarang perkongsian ataupun nasihat kepada netizen ataupun warga Malaysia secara umumnya. Apa nasihat Bos James? Kita tak boleh salahkan mereka sebenarnya. Saya rasa orang akan buat salah sebab tak ada pengalaman. Betul. Macam kita buat video lah. Dulu kita tak pandai, banyak kesilapan dalam video kami. Termasuk buang duit pun pernah kami buat. Tapi kita tak ada pengalaman. Tapi kadang-kadang tu tak ada peluang nak ada pengalaman pun. So, kalau ada orang tersalah ataupun tersengaja ataupun sengaja buat salah, yang penting niat kita selepas itu. Contoh, kalau dia dah condemn, dia dah buat silap, satu hari semoga dia faham. Bila dah lalui benda tu, semoga taubat. Mereka belajar sesuatu sebenarnya, Bos. Betul Betul. Okey,
Bos menerima pelbagai pengiktirafan dan tidak salah saya baru-baru ini menerima satu pengiktirafan dan juga bos menerima undangan untuk menghadiri satu majlis yang agak prestij melibatkan VIP, menteri dan sebagainya di Putrajaya kalau tidak salah saya, di Kuala Lumpur. Okey, bagaimana bos membayangkan ketika itu? Adakah bos akan berada di tempat yang sebegitu menerima pengiktirafan yang pelbagai pengiktirafan sehingga kini? Saya budak kampung. Okey. Bagi kami sebenarnya tak pernah terfikir pun tujuan asal. Kita fikir apa yang kita nak buat demi masyarakat. Ya. Apa yang kita nak buat demi tim kita. Apa yang kita nak buat demi customer kita, demi orang-orang tersayang kita. Tapi bila sampai ke tahap sana, bila boleh jumpa menteri, boleh jumpa orang-orang hebat, saya cakap macam ni lah. Saya bersyukur. Saya rasa itu peluang keemasan yang banyak orang nak tapi mungkin tak dapat. Tapi pada masa yang sama, apa yang kita boleh buat semasa kita menerima pengiktirafan. Apa yang kita dapat sekarang? Kerana ia adalah hasil daripada usaha kita dulu. Betul. Tapi untuk masa depan kita, kerana hasil yang kita ada sekarang, apa yang kita boleh buat untuk utilize, untuk maximize sehingga kita boleh ke tahap yang berlainan ataupun membantu orang lain ataupun memberi inspirasi yang lebih mendalam supaya orang lain pun boleh berjaya pada masa akan datang. Itu yang kita nak, yang saya nak. Bos, sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya, seorang anak yang begitu patuhnya ibu bapa, seorang ketua ataupun bos kepada sebuah syarikat yang boleh dikatakan sangat berjaya dan nama pun berjaya apa? Mega. Berjaya Mega. Betul. Bagaimana prinsip bos sebagai seorang yang mengetuai ataupun menjadi leader dalam elemen perniagaan ini? Apa yang ditekankan dalam diri? Bagi saya, untuk menjayakan satu bisnes, saya rasa pilihan itu sangat penting. Betul. Pilihan berdasarkan kita punya attitude. Betul. Kadang-kadang kita akan komplain sebab kita tak ada apa yang orang lain ada. Contoh saya punya kedai motor dekat Kapah. Bukan daripada KL. So dulu I pernah komplain dengan mak ayah saya, kenapa kita tak buka kedai dekat KL je? Peluang dia lagi banyak. Betul. Sama macam zaman orang habis sekolah. Betul. Kita fikir kita orang kampung gaji sikit, nak pergi KL gaji besar. Betul. Baik aku pergi KL, peluang lagi banyak. Betul. Tapi apa yang kita boleh buat? Apa pilihan yang telah kita buat supaya dengan resources yang begitu sedikit, bagaimana kita boleh maximize, utilize supaya kita dapat benda yang lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Buat pilihan sangat penting. Sebelum buat pilihan, analyze pros and cons. Last, baru kita dapat outcome itu. Betul. Itu benda pertama. Ya. Benda kedua ialah disiplin. Disiplin. Saya rasa untuk berjaya, banyak orang sanggup buat extra, going the extra mile, lebih rajin daripada orang lain. Betul. Banyak orang sanggup buat thinking out of the box. Ya. Banyak orang sanggup belajar barang yang baru, ilmu yang baru. Tapi disiplin untuk meneruskan usaha kita, itu yang orang kurang. Zaman saya buat TikTok, ada banyak nama besar. Banyak datuk juga yang buat. Betul. Banyak juga bisnes saya yang buat. Tapi sekarang, zaman saya punya orang yang buat TikTok, dah tak main dah. Okey. Saya tak kata mereka tak berjaya, tapi konsistensi. Ya. Mungkin mereka dah berjaya, tapi mereka dah biasa, so mereka tak buat konten lagi. Ya. Tapi untuk kita naik ke tahap yang berlainan, konsistensi, disiplin, buat secara berterusan, baru kita boleh kekal ataupun capai tahap yang baru. Kita terus relevan. Yes, itu kedua. Yang ketiga, Ya. selepas kita dah berjaya, apa yang kita akan bagi kepada orang lain? Ya. Apa yang kita nak tinggalkan untuk orang yang nampak kita? Ya. Itu sangat penting. Itu sebab bila sekolah bawa kita, suruh kita masuk bagi sesi ceramah dengan budak sekolah,
kita masuk. Bila sekolah kata boleh buat tak sedikit sumbangan bina wakaf untuk murid-murid, kita buat. Kalau sekolah-sekolah ataupun unit-unit dekat pedalaman, mereka perlukan apa alat-alat demi pendidikan, demi masa depan, kami cuba buat yang terbaik. Dan konten kita pun sama. Apa yang kita buat dalam konten kita. Elakkan prasangka, elakkan kontroversi, elakkan benda-benda yang boleh jatuhkan maruah ataupun martabat orang. Dan give back to community. So, 3 benda ni. Nombor 1, apa saya suruh lupa. Nombor 1, buat pilihan, is it? Ya, Buat betul. pilihan yang betul, yang tepat. Yang kedua, disiplin. Disiplin, correct. Nombor 3, ialah apa yang kita buat selepas kita berjaya. Kita kena beri balik pada komuniti. Yes. Betul? Beri balik kepada komuniti. Okey. Bos memberi banyak inspirasi. Saya boleh katakan tidak sahaja kepada orang Melayu, orang India dan orang Cina, semua rakyat Malaysia. Dan secara tidak langsung, Bos Jim telah membawa satu gelombang baru kepada perpaduan sebenarnya. Sedar atau tidak sedar, Bos menjadi inspirasi kepada semua bangsa. Betapa sebenarnya kita duduk di Malaysia ni kena menguasai bahasa Melayu dengan baik, kita kena hormat semua bangsa, tak kira lah kadang-kadang kita ada skeptikal terhadap bangsa-bangsa tertentu. Dan semua, saya boleh katakan bos nak kata orang Melayu baik semua, tidak juga. Tak. Betul. Nak kata orang Cina semua jahat, tidak juga. Begitu juga dengan orang India dan sebaliknya. Semua bangsa ada sisi baik dan sisi buruk atau sisi jahatnya. Betul. Tetapi bagaimana kita mencipta keamanan dan juga persefahaman melalui pelbagai elemen, khususnya bahasa. Betul bos? Betul. Okey, mungkin bos boleh kongsikan juga perancangan masa depan untuk kandungan TikTok dan juga perniagaan bos sendiri. Seperti yang bro kata, setiap orang ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Cara saya buat barang, saya suka lebih menitik beratkan kepada kelebihan orang. Okey. Contoh, budak ni lebih pandai dekat marketing, saya nak letak dia dekat bahagian marketing. Budak ni lebih pandai dekat berkomunikasi, saya letak dia dekat bahagian PR. Budak ni lebih pandai dekat mekanik, tapi dia tak pandai sembang. Habis. Saya letak dia sebagai mekanik saja. Budak ni dia boleh bekerja dengan teliti, tapi dia tak konsisten. So dia kena jadi bawah satu orang manager. Ya. Kalau you tanya saya, business and life is about playing a chess. Main satu game. Letak benda di tempat yang betul, you akan menang. Betul. Letak benda yang betul di tempat yang salah, You akan kalah. So untuk masa depan, saya harap saya boleh belajar lagi banyak barang yang mengenai orang, mengenai manusia. So bila saya nampak kelebihan dia lagi banyak, saya boleh cari, dan bila kenalan saya lebih ramai, mungkin tempat saya tak ada ruang untuk dia. Saya boleh recommend dia kepada orang lain supaya boleh dipakai dekat tempat orang lain, dan sama-sama kita boleh berjaya, kita boleh maju. Harapan saya lah. Okey, Bos Jim, sebagaimana yang kita maklum, gelombang dan juga ledakan media sosial dengan teknologi maklumat memungkinkan pelbagai perkara-perkara yang tidak terfikir oleh kita suatu ketika dahulu, dan sekarang ni dah banyak pelbagai kejadian yang tidak baik dan tidak seharusnya berlaku. Dan itulah cabaran generasi muda, anak-anak muda sekarang ni. Mungkin Bos Jim boleh kongsikan bagaimana untuk generasi hari ini dan generasi akan datang untuk beradaptasi dengan perkembangan semasa dan cabaran mereka sebagai generasi yang meneruskan kelangsungan hidup generasi yang ada ketika ini. Terlebih dahulu saya rasa generasi sekarang, generasi kita sangat-sangat bertuah. Ya. Saya pernah sembang dengan orang-orang tua dulu yang kerja dekat korporat. Dulu nak cari info dekat social media tu tak ada. Tak wujud. Semua kena baca surat khabar. Yeah. So tugas mereka hari-hari baca surat khabar. Tak kira lah surat khabar Malaysia ke luar negara ke. Kalau nak info baru, rajin membaca. Ya. Kerana kita dalam zaman teknologi sekarang, banyak ilmu, banyak info kita dapat cepat. Ya. Tapi muncul juga satu masalah. Ya. Satu, kita nak senang. Betul. Kita jadi malas bila kita nak maju.
barang yang nak perlukan extra effort. Betul. Kita jadi lambat sebab apa yang kita ada kita buat dulu. Betul. Tak ada tu tak apalah nanti lah. Janji saya tak susah sekarang, saya tak payah maju. Betul. Kedua, saya rasa adalah ego. Ya. Saya rasa especially budak-budak yang ada belajar lah. Ada sedikit pendidikan macam saya. Dulu saya fikir buat bisnes ada susah mana. Saya ni graduate degree. Ayah saya mana ada graduate degree. Betul. Sekolah pun tak habis. Mesti saya lagi pandai daripada dia. Betul. So kita akan tutup minda kita dengan menutup telinga kita. So macam mana kita nak berjaya kalau kita tak boleh ada input daripada orang lain. Betul. Kalau kita tak boleh reflect daripada benda yang kita buat. Last, ialah bila kita buat kesilapan, apa akan yang kita buat untuk perbaiki. Banyak orang fikir bila kita dah buat kesilapan, lantak lah, biar lah. Tapi apa yang kita buat untuk perbaiki dan menjadi jalan keluar yang lebih baik supaya situasi itu tak seteruk apa yang disangka dan naikkan semangat sendiri supaya kita berjaya lagi pada masa depan. Terima kasih Dewan Bahasa dan Pustaka jemput saya untuk sesi perbualan macam ni. Terima kasih kerana bagi saya peluang untuk berkongsi pengalaman saya dengan ikutan-ikutan semua. Saya bersyukur dan saya harap pengalaman saya boleh dijadikan apa? Pedoman. Okey. Saya harap pengalaman saya boleh jadikan pedoman, inspirasi orang ramai. Kalau ada apa-apa soalan, tolong jangan malu untuk datang cerita saya. Semoga perkongsian yang lebih banyak, sama-sama kita pun boleh berjaya. Saya doakan yang terbaik untuk semua. Sihat, bahagia, maju jaya. Terima kasih pada Bos James kerana sudi meluangkan masa untuk ruangan Wawan Sabda sekali. Sorry. Tersasul. Okey. Terima kasih kepada Bos James kerana sudi meluangkan masa untuk ruangan Wawan Sabda Bahasa dalam majalah Dewan Bahasa, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Dan saya sebagai seorang yang menulis, yang melihat Bos James adalah seorang yang sangat merendah diri walaupun sudah mencapai satu tahap yang agak tinggi, berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam bidang media sosial dan menjadi pengaruh ataupun influencer yang berjaya sehingga menjadikan satu gelombang baru kepada anak-anak muda di Malaysia, menjadikan beliau seorang figura yang memberi inspirasi untuk mereka maju dalam bidang yang mereka minati ataupun bidang yang mereka ceburi. Terima kasih sekali lagi pada Bos James kerana sudi bersama majalah Dewan Bahasa dan jangan lupa ikuti pelbagai kandungan menarik dan juga influencer ataupun pengaruh yang memberi inspirasi kepada anda dalam edisi seterusnya. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Membeli motor di Bandar Meru. Jangan ragu. Berjaya mereka terus maju. Jangan lupa mobil selalu. Macam mana you dapat nama Bos James ni sebenarnya? Okay, Bos James. Bos tu of course lepas TikTok lah. Tapi James tu dulu semasa saya kerja dekat bank. Okay. Nama saya Ng Yi Seng. Bos saya kata, you cincong, you cakap macam tu orang tak tahu nama you, apa nama you. Ada Christian name ada yang boleh senang mau ingat. Saya cakap lah, apa nama you suka? Dia cakap dengan saya tau. You suka US kan? You baik US kan? You like basketball? Okay. James lah. LeBron James. Okay. So, LeBron James Ng. Kata. James Ng. Okay. Next time I see you, I call you James. Oh, macam tu. Okay lah, nama saya James. Macam tu. Itulah namanya James.